Kalau setiap masjid-masjid, setiap surau-surau penuh dengan kitab-kitab Al-Quran yang mempunyai terjemahan. Jadi ini satu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi saya katakan mantan dia pakai di agama kita ada tunjuk dia jadi menteri agama. Dia kata tidak boleh. Imam ni oleh kerana sekarang ni terlalu banyak kitab-kitab terjemahan Al-Quran. Sebelum iqamah, imam akan bangun ataupun wakil imam akan bangun, akan menyatakan waktu solat subuh, waktu solat isya, waktu solat maghrib. Imam akan bangun, tuan-tuan yang mulia. Dalam rakaat pertama selepas saya baca Fatihah, saya akan baca surah ini. Ayat sekian. Makna surah ini ataupun bacaan ini. Jadi kita duduk di dalam sembahyang, jadi kita dah tahu apa yang imam baca, kita dah faham. Surah yang dalam rakaat yang kedua, saya akan membaca selepas Fatihah surah ini. Makna surah ini. Kalau surah Al-Jin mungkin kita selalu ada tengok terjemahan. Tapi kalau kata hafiz yang menjadi imam, kita tak tahu dia tebuk di mana, kita pun tak tahu. Ada dia solat dia zikir, kita berdoa tanpa kita tanya imam di mana kamu baca tadi surah apa, ambil bagi kita. Kerana tanya Musa itu Allah SWT dia turunkan Al-Quran itu ialah sebagai panduan kehidupan kita. Sebab itu dibenarkan membaca kuat untuk solat maghrib, isya dan subuh. Inilah panduan untuk kehidupan kita bekalan pada hari esok. Kalau maghrib, isya, panduan untuk esok. Apa dia nasihat-nasihat, apa dia firman-firman Allah. Jadi ini sangat besar. Jadi masalah kita panggil upaya kali kerana dia telah buka buku. Buku yang dibuat ni lama. Tak susah hukumnya. Dia yang kata saya jalan. Dia kata tak susah nak faham Al-Quran ini. Jangan susah sikit kalau kita belajar, kita jadi susah. Tetapi dengan beberapa kata-kata dasar, yang ini dia akan cakap, kalau kita hafal kata-kata dasar itu, kita selalu amalkan, Masya Allah kita boleh mengamalkan Al-Quran. Sebenarnya kalau nak buat kuliah dia ni memakan masa banyak siri. Dan sepatutnya dia pun nak cakap 2 jam. Malam ni kita buat brainstorming dan pihak atau muslimah dan APT semua yang saya hormati sekali kerana membenarkan kami malam ini. Jika boleh, lain kali uruskan kuliah duha untuk ustaz kita datang. Kita sedang melahirkan anak-anak muda, pelajar-pelajar yang sedang belajar bahasa Arab dan ramainya dari hafiz. Kita dididik mereka hayati kita dan juga mereka akan dihantar seluruh ramah dan seluruh wilayah kita untuk membantu memahami kita. Kita ada di sini, sesiapa yang nak ambil, yang beli boleh beli. Kalau tak mau beli pun punya. Tengok, supaya dia cakap, kita tahu. Boleh datang ambil cuma satu. Kita lipat. Kalau tak boleh ini, tapi kita balik. Ya, ini kali boleh goyang. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Dr. Wan Rosli, Abang Ahmad, dan saya nak bangun untuk adik kita. Silakan Doktor, tolong bagi kata-kata alat dah. Silakan. Kata-kata alat cari kat balik, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kitab yang Ustaz Wan Rosli buat ni sebenarnya kita lihat kitab yang warna hijau tu, itu banyak perkataan kita bagi urut perkataan dasar perkataan dasar itu ambil boleh dikatakan daripada 2 surah kan, surah Yasin dan juga Al-Fatihah. Cuma buku latihan yang merah tu baru siap. Jadi yang merah tu banyak juga ambil daripada surah Al-Baqarah. Jadi maknanya sebab kita tahu dalam Quran ni dia ayat yang berulang-ulang, perkataan pun berulang-ulang.
Ayat pun berulang-ulang. Sebab tu ada ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang hampir sama antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kitab ni sebenarnya mudahlah untuk orang awam, untuk kita urus kepada orang awam macam mana kita nak faham. Sebab memanglah kalau kita nak belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa nama, tafsir Jalalan dan sebagainya, memang agak luas lah, dan agak panjang. Jadi untuk pelajar-pelajar universiti ke pelajar sekolah itu sesuai. Tetapi untuk orang awam ni mereka tak sesuai lagi. Jadi bagi saya ini yang antara yang paling sesuai lah. Sebab dia ada yang bahagian pertama, bahagian kedua, ketiga. Nanti Ustaz Wan akan huraikan bahagian pertama, kedua dan ketiga. Kemudian sebenarnya sebelum kita bagi pendapat saya secara peribadinya, sebelum kita menjerumus, sebelum kita berjinak-jinak dalam kitab tafsir, kitab tafsir yang lebih luas. Kitab tafsir ni banyak kitab tafsir, ada yang lebih cenderung kepada perbahasan fiqh, ada yang lebih cenderung kepada perbahasan hukum akam, ada yang lebih cenderung kepada perbahasan nahwu, soroh, balaghah dan sebagainya. Tapi sebelum kita terjun dalam lautan kitab-kitab tafsir yang begitu banyak, maka yang asalnya kita ambil yang ni dulu. Sebab kadang-kadang kita nak ambil yang besar terus, jadi lalasnya kita tinggalkan semua sekali. Jadi kita ambil yang betul-betul asal, kita buatkan. Dan ada beberapa perkataan seperti dalam tu. Dan juga ada perkataan yang Arab sama dengan perkataan Melayu. Banyak ada berapa ratus sebenarnya? Dalam 270 perkataan bahasa Arab sama dengan bahasa Melayu. Kemudian dia ada bagi perkataan yang berlawanan pun ada, perkataan yang seerti pun ada. Jadi ini banyak membantu. Dan semua perkataan ni kalau kita lihat perkataan dalam bahasa Arab ni banyak. Dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab pun banyak. Kita panggil wakil dalam bahasa Arab terlampau banyak. Jadi buku ni khusus untuk bahasa Al-Quran sahaja. Jadi dia tak ada masuk hadis, tak ada masuk bahasa-bahasa yang moden, dan dia hanya khusus kepada Al-Quran sahaja. Sebab tu saya kata buku ni mudah untuk orang yang nak berjinak-jinak dengan tafsir Al-Quran, maka dia faham. Sebab kita boleh baca terjemahan bahasa Melayu, tapi tak sama sebab kita tak faham bahasa Arab. Jadi paling kurang kita kena faham sikit-sikit dulu. Jadi baru kita boleh lebih faham lagi dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Tapi mana sebelum kita buka kitab-kitab tafsir yang lain, kita apa? Hadap ke kitab ni. Hadap ke kita fahamkan, insya-Allah yang lain tu mudah. Sama juga dengan kertas, ataupun pegang ada kertas satu lain. Kertas tu sebenarnya kalau belajar nahwu soroh, faedah cukup banyak. Ada penambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, pecah pula beberapa bahagian. Tetapi itu pecahan dalam ilmu soroh dia buat yang ada dalam Quran. Bukan setakat ada, yang banyak datang dalam Quran. Kalau yang 1-2 dia tak letak dalam Quran sebab sikit jadi yang banyak yang ada dalam Quran jangan letak itu. Jadi maknanya lebih mudah. Maknanya kalau kita nak belajar nahwu dan juga surah ataupun grammar bahasa Arab ni, jadi panjang, yang tak ada dalam Quran bagi bantu. Jadi dia khususkan kepada Quran. Untuk lebih lanjut kita serahkan kepada Ustaz Wan Ahmad Rasfi supaya dia lebih terangkan kepada kita dan kita lebih jelas. Baik, saya ambil kesalahan dari komisi dan sudah beritahu. Saya minta maaf, sebenarnya terlalu lagi Ustaz Farid sekarang. Ini adalah kolom, jadi ada peluang untuk peluang tidak masuk. Nah, bagi pandangan dalam persoalan ini, baik dengan tidak menengahkan masa lagi kerana posisi surau bagi kita jangan lama sangat, beberapa minit tu kan. Azan nanti kita sambung lagi, kemudian kita tutupkan. Lain kali insyaAllah kalau diizinkan oleh pengurusan surau Al-Azhar ini, boleh kita adakan kelas. Baik, mengaji alamatnya dipersilakan Dr. Wan Rosi Wan Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zahir, Pak Rosi, Surau Ustaz Safari, Muhammad Haji. Terima kasih kepada kedua peserta hari ini jemput saya datang untuk memberi sedikit penerangan review lah untuk dua buku yang saya keluarkan ini. Jadi buku pertama, buku yang menjual ini buku asal atau buku teks kita. Dan
yang buku yang warna merah ni adalah latihan. Jadi latihan selepas kita tamat buku ni baru kita latihan ya. Latihan itu latihan itu kecil ya. Jadilah kena jual ya. InsyaAllah. Jadi macam ni kita sebagai buku ni, alhamdulillah selama berlebih 6 tahun saya dah tadi. 6 tahun saya buat buku ni. Dan dari buat tes padang, ombak, ubah dan sebagainya. Dah lama sangat saya ambil masa buku ni memikirkan macam mana cara supaya kita dapat bina highway ni. Betulnya kalau kita mengumpul macam mana tak melalui dalam bomba, tak melalui dalam bentuk yang jam tu. Macam tu tadi tu baca yang kita mudah jam mengumpul dah. Saya pun keluar awal jam juga. 1 jam. Dekat dalam 1 jam. Macam mana nak pergi mengumpul ni dan jalan singkat. Jadi kita bina view contohnya untuk tempat tu supaya kita tak lalui jalan-jalan yang banyak traffic light, banyak angkutan darat tu, dia buang masa kita mana itu. Jadi tujuan asas kita mempelajari bahasa Al-Quran ini mengikut kajian yang saya buat adalah kerana orang nak faham Al-Quran itu asas utamanya. Ada orang nak bercakap Arab, ada orang nak baca surat Al-Arab, ada orang nak pergi kerja di Kuwait, itu dah bahasa Arab. Tetapi hakikatnya majoriti umat Islam di Malaysia kita belajar bahasa Arab untuk nak faham apa yang baca Al-Quran, nak faham apa yang dinyatakan dengan Allah dan doa itu ya. Saya ingat itu jadi majoriti satu. Jadi sejak 6 tahun lepas, 5 tahun lepas saya pun buat kajian, untuk kaji sikit lah kesian orang belajar bahasa Arab ya. Banyak sangat method dan cara ya. Ustaz ni bawa cara ni, ustaz ni bawa cara ni, ustaz ni tolong bawa cara. Macam-macam cara dan kita tak Malaysia. Mazhab ni sangat, mazhab dia mazhab. Jadi arah dia satu saja. Tetapi ada yang melengok perginya. Kadang-kadang tu pun sampai lagi dah lupa dah. Belum sampai lagi. Baru nak ikut dekat isteri syarah dia. Dah berhenti lah. Sampai dekat kawasan atau Tuhan pun dah lupa dah. Jadi kenapa tak apa punca menjadi berlaku? Rupanya kerana kita tak fokus kepada matlamat kita. Bila kita mempelajari sesuatu bahasa, kita mesti fokus apa tujuan kita belajar bahasa tu. Contohnya kalau orang belajar bahasa Inggeris contohnya. Kita kampung saya di Marang, Kuala Terengganu, Marang Terengganu, ada satu pulau kapal namanya. Itu namanya orang-orang yang bawa boat tu ke pulau kapal tu pada cakap Inggeris tu. Dia cakap speaking. What is your name? Where you come from? Semua dia tahu, semua dia cakap. Tapi kalau bagi buku apa, cakap lebih sikit ada lewat lah. Dia tak untuk keperluan dia saja. So dia tak belajar lebih, dia belajar untuk keperluan dia saja. Jadi itu keperluan dia setakat untuk menggunakan bahasa Inggeris untuk tujuan pelajaran tu. Itu dia cakap masalah 1, 2, 3, 4 itu kita tahu je. Tapi untuk lebih-lebih kita pandai lah. Jadi keperluan orang Islam di Malaysia untuk belajar bahasa Arab adalah untuk nak faham apa makna Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa dia? Waladdallin itu apa dia? Apa dia dallin itu? Jadi dia nak faham itu. Jadi saya pun buat kajian banyak juga dengan gombak ni. Akhirnya dah saya tes satu di sebuah masjid di Mangsa. Masjid di Muslimah. Ada beberapa orang yang terlibat dengan kelas tu saya tes, saya punya kaedah-kaedah tes alhamdulillah. Lepas 5 tahun nampaknya perkembangannya amat positif. Belajar kajian ataupun yang ikuti kelas tu akhirnya selepas 5 tahun, 6 tahun itu pun sebulan 2 kali ya. Kadang-kadang tu seminggu sekali, kalau kadang-kadang tu sebulan 2 kali gitu ya. Kelas tu tak banyak dan jumpa pun sekarang banyak sembang daripada kelas tu. Tapi kita fokus pada apa yang kita bagi ni, kaedah yang kita bagi ni. Fokus pada kaedah ni. Dalam dia lebih betul. Alhamdulillah. Selepas 5 tahun saya kata alhamdulillah semua bergembira lah. Yang belajar tu umur lebih daripada yang meeting orang ya. Meeting 70 pada 60 pada. Jadi ada kesan. Bila ada kesan tu saya bukukan. Apa yang kaedah yang saya tes dekat masjid tu saya bukukan. Jadilah buku ni yang keluar tahun 2019 tahun lepas. Alhamdulillah. Saya cakap sekali tahun 2018
habis. Alhamdulillah. Oh, ada tabungan. Tercetak sekali lagi tahun 2009, dari cetakan 2009 lah yang masih kaedah yang saya tunjukkan ini, yang saya test ni adalah kaedah syariah. Saya baca dan saya belajar bahasa Arab sejak sekolah dulu. Apa yang saya nampak bahasa Arab ni dia berdasarkan root namanya ROOT, root, ataupun dalam bahasa Melayu panggil usul. Ada usul dia, ada asal usul dia. Semua perkataan Arab, semua perbuatan dalam bahasa Arab, semuanya dia akan ada usul dia ataupun root dia. Termasuk bahasa Al-Quran ini, dia ada root, dia ada ibu dia, jadi ibu dia, lepas tu ada anak-anak dia, lepas tu ada cucu-cucu di dia. Masa kita dia keluar segitiga tu ya, budu, betul dia contohnya kan? Budu saja, budu kan budu contohnya. Ini tidak ada asal perkataan budu ni berasal daripada perkataan badak. Ada. Badak lain mana? Nah, dia perkataan budu dia keluar budu je. Perkataan cawan, contohnya cawan ya. Perkataan cawan ni dia punya root dia. Tak ada root dia apa? Cawan lah. So perkataan kita dia datang gitu dia. Perkataan air, contohnya air ya. Air itu datang dari perkataan apa? Root dia. Tak ada root. So perkataan Melayu tak ada root. Perkataan Inggeris pun tak ada root dia. Jadi itu keistimewaan bahasa Al-Quran. Dia ada root. Maksudnya dia ada ibu dia. Lepas tu dia ada anak-anak dia. Lepas tu dia ada cucu-cucu dia, cici-cici dia. Jadi gitu. So perkembangan dia punya daripada mak dia kepada anak dia kepada cucu dia tu, dia ada sistem dia. Mau jadi sistem. Dia tak kembang gitu ya. Dan dia ada sistem dia. Sistem dia. Dia ada genetik. Cara dia terkenal itu. Cara dia tu. Dia pula, Masya Allah ini bahasa Al-Quran ini satu bahasa yang subhanallah dia boleh apa namanya, bukan bahasa yang sesembarang lah, bahasa yang boleh memang akan berkekalan. Kalau bahasa Arab ini tak mudah campur aduk di bahasa lain sebab dia ada root. Maknanya kalau orang belajar bahasa Arab tu dia tengok perkataan tu dia tahu perkataan bukan Arab ni apa, root tak ada. Kita fikir sekali. Jadi apa tu point yang saya buat? Saya buat kaedah, saya cari kaedah yang mana di dalam bahasa Arab tu, saya pilih kaedah yang mendasari perkataan tu. Perkataan tu, apa kaedah dia? So keluarlah lebih kurang 50 kaedah. Kumpul 50 kaedah. Saya tengok 50 kaedah ni banyak lah, katanya orang belajar tak banyak 50 kaedah ni. So saya kompres dari 30 asal-asalnya. 30. Tak banyak lah, 30 dia sebut kurang lagi. Kalau saya akan supaya jangan orang belajar lah. Sebab kita dalam perkara kita nak instant makan, instant kalau belajar dah cepat. Mesej pun instant, messenger SMS cepat ni. Kita mana boleh dapat 20 tahun kita bangun pondok belajar bahasa Arab. 20 tahun pergi Kelantan, pergi ke Patani, duduk kat pondok 20 tahun belajar bahasa Arab untuk nak faham tu. Cepat kita 10 tahun kita dengan keadaan zaman sekarang ni tak ada orang yang sanggup dah 20 tahun, 30 tahun duduk di pondok saja untuk belajar bahasa Arab. Belajar kita belajar. Jadi saya kumpul akhirnya dapat 20 kaedah. Setakat 20 kaedah tu tes dengan orang ni, tes orang tanya ustaz ni dan ramai kata ustaz ni tak ada orang gitu ni ustaz. Saya nak kumpul kaedah ni. Apa ustaz? 20 kaedah ni ustaz rasa dengan mana? Saya kena buat ni. Masuk ke ini. Jadi mana ceritanya saya buat ni? Sebab dia tahu. Akhirnya keluarlah buku ni. Dan saya yakin dengan buku ni boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan kalau kita ikut betul-betul dia punya panduan insyaAllah panduan itu. Dan ini saya baca baru keluar ni kan, keluar haji ada alhamdulillah, keluar ke sini alhamdulillah. Sebelum ni saya buat sedikit-sedikit saja. Kadang tu saya buat dekat IWA sejak pagi dulu saya bagi tahu sistem ni. Dia panggil orang masjid wilayah sekali ramai datang alhamdulillah saya kenalkan. Dan setakat ini saya dah ada dalam grup WhatsApp saya tu, grup Telegram, ada lebih kurang 400 orang seluruh Malaysia yang pernah ikut saya punya bengkel tu. Alhamdulillah semua puas hati lah. Maknanya kaedah
nampak bangun sistem. Dia dah lama belajar bahasa Arab tu, dia kata, oh baru tersusul kepada aku, dia kata. Sebab bahasa Arab ni macam banyak benda tambah ke sini, dia tidak ada satu sistematik. Bila kita susun tu, dia nampak, oh itu jalan dia gitu dia. Jangan nampak aku jalan sebelah. Alhamdulillah. Jadi saya pun naik semangat, seronok. Alhamdulillah diketemukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jumpa dengan Tuan Haji Zahir dengan Ustaz Farid. Ustaz saya, dia kata dia nak promo untuk saya buku ni. Alhamdulillah saya pun alhamdulillah ada promo, alhamdulillah. Dan buku ni sebenarnya masih kecil-kecil buat ni. Kerja ada nombor, kerja pun tak banyak, lah tak ada itu. Jadi kita pun, saya pun buatlah recording kita rumah recording video. So dapat 30 recording. Saya terangkan cek dah buku ni dalam 60 video. Satu video tu lebih kurang 10 minit saja. Lepas ni insyaAllah kita akan pergi ke taktis wajib untuk kita bagi pelajaran dan ada report juga lah. Tapi untuk sebenarnya ni bolehlah tengok yang tak di pelajaran tu. Boleh sekali YouTube tu, aku dah jumpa lah saya tak di YouTube tu. Belajar kata dasar Al-Quran, itu je. Belajar kata dasar Al-Quran, ada 60 video tu. 60 video daripada luar nombor 1 sampai nombor 60 tu. Setiap dia punya sekali dengan dia punya kuis. Ada kuis dia. Lepas tengok video tu, buat kuis. InsyaAllah kalau dapat hafal 60 video tu, latihan insyaAllah satu hari satu video, 60 hari. Saya nak nampaklah macam mana bahasa Al-Quran sekali, insyaAllah. Jadi buku ni kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama, kita fokuskan kepada kaedah-kaedah asas yang mendasari kata dasar Al-Quran. Apa itu kata dasar, apa kaedah-kaedah dia punya, apa dia keistimewaan dia, apa dia punya ciri-ciri dia, semua kita dapat itu secara ringkasnya. Dia ada lebih lagi, tapi kita sengaja sembunyikan. Supaya tak beban baca. Jadi timbullah kaedah, semua kaedah 20 kaedah ni kita terangkan di dalam bahagian pertama buku ni, iaitu bahagian 1, kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Jadi kita terangkan 1. Contoh-contoh di dalam kaedah ni, kita guna surah Yasin saja. Kalau kita surah Yasin je. Ambil daripada satu Al-Quran tak? Surah Yasin je. Surah Al-Fatihah, surah Yasin saja. Kaedah pertama kita ambil surah Yasin. Kaedah kedua kita ambil surah Al-Fatihah. Itu je. Yang insyaAllah insyaAllah. Kalau dah hafal surah Yasin itu, sebab kita ingat orang lain itu hafal surah Yasin itu. Itu kita bagi kita surah Yasin memang hafal. Saya hafal bagi dia. Rupanya saya pergi ke Jordan, dekat kepada Jordan dengan Saudi. Pergi pada tu ada sambutan khatam Quran. Maknanya budak-budak kita hafal juzuk Amma dan surah Yasin tu, dia buat menulis, rakyatkan budak tu. Macam tahfiz lah, tak hafal Quran, tapi dia dah hafal surah Yasin. Dia buat satu, apa nama ni, satu sambutan. Salah macam sunat yang kita kena maju kan, sunat kan. Dia letak budak tu akan kentai, dia arak ramal, dia menyanyi. Ya si apa ni, Hafizi, Yusuf Amma wa Yasin. Dia menyanyi. Dia kata, dia bukan hafal Yasin. Masya Allah, ya kita Melayu ni tak Saudi balik tak? Tak ada Saudi. Saya ingat kita nyanyi dia, Yasin, Hafizi, Yusuf Amma wa Yasin. Banyak betul. Namanya surah Yasin. Dia pun hafal juga. Jadi orang Melayu hafal surah Yasin. Jadi saya pun gunakan surah Yasin tu untuk saya terangkan kaedah itu. Kata ada surah Yasin itu saya keluarkan, saya asing-asingkan, saya kategorikan dia surah Yasin itu kepada perkataan dia, dan saya terangkan dengan kaedah yang 20 insyaAllah. Dapat kaedah 20 ni, faham betul-betul, buat latihan dia. Setiap kaedah tu kita ada lebih kurang 10 soalan atau satu page latihan. Setiap kaedah tu ada satu page untuk latihan. Latihan mudah aja. Kalau tak jawab, boleh jadi jawab kat belakang ada contoh jawapan. Tapi jangan jadi lagi, tengok buat dulu. Nanti kalau tak boleh buat dia, yang buat siap tu, tengok belakang betul-betul insya-Allah. Contoh jawapan belakang ni. Itu pun buat
setiap kaedah tu satu latihan. Setiap kaedah tu satu latihan sampai kaedah 20. Lepas tu ada masalah pula yang kita punya pelajar yang ikut ni kata tak cukup latihan tu, kena buat lagi latihan. Jadi saya pun usaha buat satu lagi buku khas untuk buku latihan sahaja yang buku ni. Latihan kaedah kata dasar. Jadi kalau dapat khatam kaedah kata dasar dan buku ni, insya-Allah saya tak mengadakan ini kepada janji lah, tapi insya-Allah akan dapat gambaran bahasa Al-Quran tu. Gambaran, oh begini rupanya bahasa Al-Quran. InsyaAllah. Dari situ kita boleh kepada bahasa Arab yang biasa. Kenapa? Saya telah sikit saya. Jika masih lagi susah dari awal-awal, hantarkan anak-anak kita sekolah minat datang waktu petang ke tempat kita latih dia. Sekejap lagi dan dia balik saya ada datuk-datuk muda, bapak-bapak keluarga ada yang belajar. Dia datang di tempat kita seringkan dia bagaimana nak memahami dia ada masalah. Galakkan supaya anak-anak muda belajar. Anak muda belajar. InsyaAllah. Masih bagus. Jadi kaedah kita dah merasa umum ya. Okey, gambaran jadi hari kita saya gambarkan macam mana bahagian satu. Bahagian satu tu kita tengok ya, yang pertama bahagian satu kaedah nombor 1. Saya katakan sikit saja. Lepas tu boleh ikut lagi di YouTube salah. Page nombor 3. Page nombor 3. Page nombor 2. Nombor 3 dan nombor 2 itu kita terangkan tajuk dia mendasari kata dasar. Maksudnya macam mana kita nak mendalami apa yang dimaksud kata dasar. Tidak sedikit terangkan kata dasar tu apa, jenis-jenis kata dasar, dan kita terangkan juga setiap kata dasar tu dia akan ada base. Dia akan ada base meaning nama dia. Itu sangat penting. Itu kan kalau orang bukan Arab, dia tak tahu base meaning tu. Tapi orang Arab dia tahu otomatik. Kalau tengok orang Arab ni dia tahu sudah jadi. Contohnya kalau perkataan itu betul. Sebenarnya dia boleh tahu. Contohnya kan kita itu perkataan hamidar. Untuk di dalam buku kan hamidar. Hamidar ini ada satu kata dasar tu. Hamidar. Kalau jumpa dengan Al-Quran Karim ataupun dalam doa-doa kita, kalau perkataan itu dia hamidar, dia akan ada satu base meaning, maknanya puji. Itu dia. Daripada hamidar ini keluarlah perkataan Ahmad, Muhammad yang terpuji, Mahmud yang dipuji, Alhamdulillah, Sami Allahu liman hamidah. Semua ada di sini. Semua apa yang saya terang dalam buku ini ialah macam mana kita nak faham. Bila jadi Mahmud, bila jadi Yahmidu, bila jadi Hamid, innaka Hamidun Majid, bila jadi Ahmad, bila jadi Muhammad, kenapa jadi gitu, kenapa jadi gini. Itu yang kita terang dalam buku itu menurut kaedah. Ini base dia. Jadi setiap perkataan ini dia tak ada satu base meaning. Maknanya puji. Dia tak lari. Puji. Jadi kita kena ingat tu. Hamidal maksudnya base dia meaning dia puji. Cuma kita nak tahu apa ialah macam mana nak jadikan dia terpuji, dipuji, dia memuji, sangat terpuji. Macam mana itu saja teknik-teknik yang kita terangkan di dalam kaedah itu. Jadi itu sangat penting sebenarnya base meaning itu. Base meaning itu sangat penting. Jadi kita ada kelas khusus nanti, kita akan terangkan macam mana seorang pelajar tu dia boleh tangkap semua dia punya anak-anak bawah tu. Macam mana kita relatekan makna puji ini dengan makna lain yang bawah tu yang datang daripada hamil dan tu. Itu nombor 1. Lepas tu kaedah nombor 2, kita terangkan macam mana kata dasar tu, kadang-kadang orang boleh keliru dengan kata dasar tu. Macam mana nak cari kata dasar tu? Kita boleh keliru. Sebab ada huruf illah contohnya. Kita akan belajar apa itu huruf illah. Saya juga akan secara lebih terperinci dalam buku tu, kaedah nak mengenal huruf illah. Dan apa dia huruf illah? Itu kaedah nombor 2. Kaedah nombor 3. Kaedah nombor 3. Bukan surat 9 ya. Kaedah nombor 3. Selepas kita mengenal kata dasar, bentuk kata dasar, base meaning secara kata dasar, benda yang ketiga yang perlu sangat yang diketahui oleh kita belajar bahasa Arab ialah corak kata kerja. Subhanallah.
suara kata kerja, saya pegang suara kata kerja. Corak ni dalam setiap perkataan Arab ni dia ada pattern. Pattern itu nama dia corak. Pattern. Setiap perkataan itu dia akan ada pattern. Konsep dia dulu, ingat tak dulu masa zaman dulu kita nak timbang apa nama ni, nak timbang gula kan, nak timbang air ni sekilo kan. Jadi saya kena ambil penimbang dia kilo lah. Lepas tu baru dia stabil. Baru masuk air ni satu menggak dengan ni. Penimbang ini nama dia wazan. Ini nama pattern. Setiap perkataan Arab dia akan ada pattern dia. Ada 9 pattern di dalam bahasa Arab. Dalam perbuatan Arab tu dia punya verb dia ada 9 pattern. 9 pattern tu saya kumpulkan dekat kad, ada tak? Kad, koskat tu. Ada kertas tu kan? Itu ada 9 pattern. 9 pattern yang berulang di dalam Al-Quran keseluruhannya. 9. Nah, dan dulu. Betul kan? Allah. Baik. 9 pattern itu yang berulang di dalam Al-Quran. Adakah di dalam Al-Quran ada 9 pattern saja? Sebenarnya dalam Al-Quran ada lebih kurang 14 pattern, 16-17 pattern. Tetapi yang betul-betul berulang, yang kerap dalam Al-Quran ada 9 pattern. Kita susun pattern tu, dan saya susun tu bukan saya rambang gitu je. Kita tanya kita punya pakar-pakar kita tanya ustaz, kita tanya ustaz, apa pendapat ustaz berkenaan dengan pattern ni? Saya nak kata nama pattern 9 ni pattern yang paling kerap dalam Quran, betul tak? Kita kata orang yang ni kena masuknya lagi, jadi kena naik atas. Jadi pattern yang nombor 1 yang paling kerap, nombor 2 yang kedua kerap, semakin bawah semakin kurang. Jadi saya susun 1 sampai 9 itu bukan susun yang sembarang tak. Itu susun yang mengikut berapa kali ubah tu. Ubah gini. Kalau orang tengok yang asal-asal dari buat tu memang tak lama tadi. Tak banyak ubah. Tetapi dia nak cari yang terbaik supaya orang senang belajar bahasa Al-Quran. Itu pattern. Jadi kalau dapat kuasai pattern 9 tu, dengan dia punya fa'il madhi, kita akan belajar nanti. InsyaAllah setelah itu, akhir tu madhi, fa'il mudhari', dengan fa'il amar, apa tu masdar, semuanya pattern itu kita kena hadam tu 9 je. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab dulu, dekat pondok ataupun secara biasanya, dia akan hafal sampai kat 20 pattern tu. 20 pattern tu. Oh, 20 pattern tu macam mana hafal. Hafal tripping itu je. Hafal atas darat kering. Kata orang modal atas darat kering. Maksudnya hafal tak faham. Hafal. Tetapi yang kita ni hafal sambil buat latihan. Buat latihan. InsyaAllah saya yakin dengan insyaAllah dengan 9 pattern ni dapat hadam pattern ni. Satu saya berkata kaedah hadam. Hadam ni InsyaAllah kita akan nampak macam mana bahasa Arab tu. Nampak insyaAllah. Cuma lepas kata kita lah nak sambung lagi nak sambung atau nak cukup dengan cukup dalam Al-Quran, Alhamdulillah. Cukup itu Alhamdulillah itu dah. Biar kita hendaknya. Tapi kalau bahasa ni, seolah pula belajar bahasa Arab ya. Apa kata belajar bahasa itu cakap lah, boleh kembang dulu. Jadi dia mudah. Sebab benda ni kita tak berubah. Bahasa Arab ni sejak kita Al-Quran sampai hari ni tak berubah. Dia punya kaedah dia sama saja. Cuma yang berkembang adalah pattern. Yang berkembang adalah pattern perbuatan dan roket-roket baru yang masuk ke pattern. Itu yang berkembang. Tapi kaedah ni sama. Sejak dari zaman Rasulullah SAW dan diturunkan Al-Quran sampai ke hari ini, kaedah bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu tidak banyak berubah. Yang berubah ni adalah pattern dan roket-roket baru yang masuk ke pattern. Itu saja. Subhanallah. Jadi kaedah nombor 3 kita menerangkan pattern dan corak kata kerja. Lepas tu kaedah nombor 4 kita terangkan madhi dan mudhari', konsep madhi dan mudhari' apa dia? Madhi, mudhari'. Kita dah faham satu kaedah. Di dalam bahasa Al-Quran ini tak satu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun dia ada past and present, present tense, past tense dan juga. Bahasa Arab pun ada juga. Madhi, mudhari'. Tetapi beza sedikit. Ramai orang beza. Bezanya adalah bahasa Arab dimulai dengan past dulu. Bahasa Inggeris pun beza dulu. Kalau cuba peminjam, Tak laluan. Itu dah laluan. Jadi banyak kita akan tanya. Tapi terbukti. Ini sebenarnya apa yang diajar oleh Ustaz Tuan Rusi ini adalah untuk memahami Al-Quran. Tetapi kami telah memulakan pengajian bahasa Arab pattern 3 bulan.
Nahu dan sorok. 3 bulan terbukti. Sila Sahir mana? Itu dia, Sahir dan Hafiz. Hafiz mana? 3 bulan sekarang ni dah boleh bercakap bahasa Arab dan sudah belajar alif. Ditambah 3 bulan lagi jadi 6. Sekarang ni dah boleh cakap. Alhamdulillah daripada Filipina, daripada Vietnam, dua-dua empat, dan daripada Kyrgyzstan. Mana dia Sultan? Mana? Ini Alhamdulillah ni daripada luar negara tak cakap Melayu, tapi pelajar-pelajar Melayu mereka telah boleh berkomunikasi dengan pelajar-pelajar. Perlu tujuan sebenarnya. Tapi kita orang tua itu insya-Allah boleh. Kalau kita ada anak, hantar mari belajar azab mereka belajar sekejap ya. Budak-budak muda ni boleh pimpin mereka. Tak susah Ustaz. Sebenarnya tak susah, keinginan kita kemauan. Budak-budak ini masya-Allah. Mereka dah menghafal 4 tahun belajar. 4 tahun belajar di sekolah tapis hanya dapat hafal 5 juzuk. Tapi bila masuk mari ke tempat kita belajar bahasa Arab, masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, sepatutnya 1 tahun dia hafal dengan 3 juzuk. Ini 4 tahun dia hafal hanya 5 juzuk. Tapi bila masuk mengajar bahasa Arab, the best to the best. The best to the best. Boleh tanya Azizah ni. Betul lah Ustaz? Dia orang the best to the best. Menangis kelak kita tu. Kalau kita orang tua apa, kalau kita nampak suka, kita hantar anak-anak. Mari kita jaga sekalian. Betul-betul kita lihat. Jadi tidak, saya hanya nak beri keyakinan kepada tuan-tuan. Metod yang dibawakan oleh Dr. Wahidi ini tidaklah susah. Silakan sama dari sekelar. InsyaAllah. Jadi kita sampai kepada yang kaedah nombor 4 tu, kita terangkan sedikit kaedah ni. Jadi pada itu yang kita perlahan-lahan kita tak nak bagi terus. Benda yang banyak kita. Kita terus kepada menentukan lepas kita kenal perbuatan kata kaedah ni, kita pergi kepada simbol pelaku dan sebagainya, dan sampai akhir sekali bab yang ke-19 dan 20 baru kita terangkan sedikit kaedah yang berkenaan dengan i'rab. Kita akan letak kaedah i'rab tu, kita letak kaedah macam mana kata-kata Arab ni bahagian akhir ni boleh berubah. Apa konsepnya? Kita belajar konsep. Apa konsep daripada i'rab tu? Kami nak tahu i'rab. Belajar bahasa Arab, i'rab. Tapi itu i'rab apa? Konsep i'rab apa? I'rab ialah apa dia i'rab? I'rab ialah perubahan akhir kata. Adakah makna berubah? Tak berubah. Artinya berubahnya adalah posisi dia di dalam keadaan. Itu kita faham juga dengan i'rab. Ramai orang kita tak faham i'rab. Jadi saya letak i'rab tu pada bab yang terakhir buku ni. Tujuannya ialah supaya kita mengenal dia punya sistem dalaman dia dan akhirnya baru kita pergi ke i'rab. Ingat tujuan biasa dengar tu i'rab kan? I'rab Al-Quran, i'rab. Baru ni saya pergi minta tauliah di Jais. Jadi apa nama ni, Saudara Jais tadi yang masuk tunggu dulu nak mengajar apa? Jadi saya mengajar bahasa Arab je. Tak pernah pula orang minta tauliah mengajar bahasa Arab. Kan sikit mengajar bahasa Arab je dan mengajar lain. Kita cuba i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama surah i'rab dulu. Masuk surah i'rab, alhamdulillah kita jawab. Akhirnya dapatlah tauliah ditulis bahasa Arab. Alhamdulillah. Jangan saya program tak apa. Kita boleh agak Ustaz juga atau Allah ada yang dapat tentang itu Allah Alam. Jadi saya minta bahasa Arab. Saya nak mengajar bahasa Arab di masjid. Dapat tauliah. Alhamdulillah. Jadi itu bab yang pertama ya. Saya terangkan. Jadi saya nak itulah ringkas ni gambaran bab tu. Jadi kita terangkan juga macam mana berlakunya fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul, pelaku setiap perbuatan itu. Lepas tu macam mana pecahkan daripada memuji kepada terpuji, pada yang terpuji, yang dipuji, macam mana semua kita terangkan kaedah dia dan terkumpul kaedah sampai kaedah akhir kita terangkan sedikit banyak berkenaan dengan i'rab. I'rab ni sebenarnya bahasa Arab yang pelik semua. Saya pun masa ada kita bahasa Arab. Bahasa Arab kita perkataan jadi i'rab. Apa maksud i'rab? I'rab ni ialah position. Dan posisi boleh berubah. Saya dekat masjid ni jadi penceramah. Tu haji dekat sini jadi contohnya jadi imam. Contohnya kan. Balik rumah jadi atuk lah contohnya. Jadi dia punya posisi tu berubah. Pergi ke pejabat pula, jadi bos pula. Jadi position. Orang yang tak tuan. Tapi di
kat sini position lain, kat sini position lain. Jadi position dan perubahan position itu namanya error. Perkataan bahasa Arab ni dia ada position dia. Itu kat sini dia panggil macam ni. Itu kat sini panggil macam ni. Position dia berubah. Oh gitu je saya terang dengan insya-Allah dalam fakta akhir kita terang perkataan. Supaya benda tu jadi jelas kepada kita. Untuk membuka jalan kepada tuan-tuan dan puan-puan mempelajari bahasa Al-Quran. Kita dah bahagian kedua. Bahagian kedua kita mula daripada mana? Daripada muka surat 65. Bahagian kedua buku ni kita letakkan kamus kata dasar Al-Quran. Kamus kata dasar. Jadi kata dasar dalam Al-Quran tu saya betul-betul tahu yang surah Yasin, surah Al-Quran, surah Al-Quran dengan semua surah Al-Quran. Saya kumpulkan keseluruhan Al-Quran. Tapi tak berani ada kita komplit kata-kata keadilan dengan itu. Tapi saya ingat lebih kurang 900 tu ada lagi lah. Ada lah. Dan saya sentiasa tambah dan tengok lagi feedback daripada Ustaz. Tambah satu memang sentiasa update lah. Tapi yang setakat ni saya ingat, saya yakin insyaAllah 90% perkataan dalam Al-Quran itu ada dalam buku. Sebab yang kedua buku ada kata dasar. Itu bayangkan, satu kata dasar, Hamidah, dia boleh beranak sampai 5-6. Kalau orang tanya dia berapa kata dasar dalam Quran itu, berapa kata dasar dia? Kata dasar dia 800. Maksudnya kalau macam ni, Hamidah, Rahami, dia 800. Ada 800. Setiap perkataan ini dia akan ada makna base dia. Makna base dia lah. Jadi ada 800. Oh banyak dia 800. Dia 800. Mana banyak ni? 800 ni daripada muka surat 64 sampai muka surat 200. Kita senaraikan setiap huruf di dalam bahasa Al-Quran itu kita senaraikan. Huruf dia. Hamidal, Mindal dan semuanya huruf itu. Oh banyak 800 tu. Masak kita. Tapi jangan risau insya-Allah. 800 tu huruf. Bukan word, bukan word. Huruf. Dan setiap huruf tu ini ada anak yang sampai 5-6. Akar dia, kata akar dia 800. Ni 800 ni, apa tu? 800 kan? Setiap kotak ni satu, keseluruhan ni 800. Saya tengok 800 ni, takut orang belajar untuk 800 tu kan. Akhirnya saya pun sebulan, atau 5 bulan saya buat nak asing-asingkan mana yang root yang banyak berulang dalam Quran dan mana root yang disebut sekali dua dalam Quran. Saya asingkan. Saya kategorikan, saya sisihkan. Akhirnya saya buat macam bar. Nampak tak? Setiap root tu kan ada bar kan? Ada macam bar, 1 bar, 2 bar. Nampak tak? Dengan kotak tu ada bar kan? 1, ada 2, ada 3 bar. Kalau 1 bar tu maksudnya perkataan itu disebut dalam Quran sekali 2 je. Tak banyaklah pun 1 tu. Kalau 2 bar maksudnya lepas 10 ke atas. Kalau ada 4 bar, macam telefon kita lah, kalau 4 bar kan, 4G. Dulu 4G dan dulu maksudnya 4G tu kalau yang root itu lepas tu ada 4 bar tu, maksudnya perkataan itu ataupun root itu perlu kita kuasai. Yang ada 4G dengan 3G tu, 3G dengan 4G tu yang kerap berulang dalam Quran itu, saya kira-kira ada lebih kurang 200 perkataan lah. 200 tu dia 200 saja macam ni. 200 yang perlu dihafal. 200 saja. Daripada 800 tu kita sari kita ambil yang berulang saja. 200 saja. Saya kena buat video tu ni. Ya. Video bagi setiap root 200 root tu saya buat video. Saya terangkan root ini maksudnya apa dalam Quran disebut kat sini makna sekian. Dan macam mana kait ke mana-mana itu. Saya buat video dekat YouTube. Dan setakat dia tahu sampai 14 video. Dah sampai ke 200 tu kita nampak. Dan apa insyaAllah. Kalau tuan dan rajin kalau rajin kan. Setiap root yang saya pilih 200 tu, satu hari buat word of the day. Kan ada yang tak belajar English kan, dia word of the day. Tanpa dekat rumah, tanpa dekat sekolah. Word, tapi kita bukan word of the day, root of the day. Kita ambil perkataan dan root dia, mana makna dia. InsyaAllah. Sampai dinding. Sampai ke dinding. Sampai cukup setahun ada 300 atau 5 hari. So kita ada pilih untuk tuan-tuan perempuan 200 root. Dah atas tahun dah hafal. Yang paling mudah hafal dan hafal. Hafal dan hafal. Jangan hafal je. Berapa tu kan?
200 itu kan, kalau jumbo. Saya masukkan semua. Saya masukkan semua 800 tu kat sini. Cuma saya tandakan yang kerak tu, saya tandakan ada 3 bar dan 4 bar. Kan satu bar ni maksudnya Sambri. Semuanya 800 huruf dengan mana-mananya anak-anaknya tadi. 800 huruf 800 huruf. Ni setiap kotak ni satu huruf. Tidak ada yang tertinggal lah. Kira betul. Jadi apabila dah lama ada beberapa yang tertinggal saya dapat. Ini yang semakin ini. Dan baru ni ada juga ada ustaz kita daripada Penang. Alhamdulillah. Saya sebelum dari Penang pun belajar juga. Penang. Jadi dia kata ada tertinggal tu. Saya pun tengok betul tertinggal saya tambah. Dan lama ini kita kena banyak buat. Kita dapat feedback dari ustaz, insya-Allah. Jadi apa-apa tu semua dengan ustaz. Cuma yang kerak tu saya tanda. Tanda 4 bar tu paling kerak. So bagi fokus kepada nanti insya-Allah. Tapi macam mana pun kita akan dapat fokus tiga fungsi dan AJK surau ni. Insya-Allah. Tujuh kita buat program kuliah buha sebagainya. InsyaAllah ya. Dengan itulah yang bahagian ketiga saya letakkan kata melawan. Kata melawan dalam bahasa Arab. Kajian bahagian ketiga juga saya letak beberapa perkataan pinjaman Al-Quran daripada bahasa Melayu. Perkataan pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Jadi perkataan bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Al-Quran. Saya sebutkan surah mana, ayat mana, dekat mana perkataan disebut dalam Al-Quran. Contohnya perkataan tongkat. Tongkat lagi jadi bohong tongkat tu. Tongkat itu adalah berasal daripada perkataan Arab. Macam mana tu? Dalam Quran sebut asal atawakkatu 'alaiha. Dalam surah apa ni? Kita Nabi Musa. Ia asal atawakkatu 'alaiha wa akhushu biha ala wal atawakka. Bertokat. Subhanallah. Nabi perkataan-perkataan tu ada dan saya sebut sebagai sahabat tadi kita 200 perkataan di dalam Al-Quran Karim ini dalam bahasa Melayu kita, tapi dalam bentuk yang agak kita fokus lah. Page muka surat 221. Semua perkataan kita letak dalam bentuk abjad. Semua kita tengok apa maksud batal ada, sof ada, sabar ada, goh ada, jam ada, redha, semua ada perkataan dalam Quran. Lepas tu saya senaraikan juga perkataan yang hampir dengan perkataan Al-Quran. Perkataan hampir dengan Al-Quran. Melayu tapi hampir dengan Al-Quran. Ada juga dalam surat 25 ada banyak perkataan. Perkataan kilo. Bahasa Arab ada kail, kilo, kail. Bahasa Arab ada kesat, perkataan kesat. Perkataan kerah. Kerah pun bahasa Melayu ada karahan. Tawan atau karahan, kesat. Kesat. Tak kesat, mana kasar. Summa qasat qulubuhum. Jadi kita ambil perkataan itu sebenarnya tak mudah kan? Tuan-tuan dan puan yang nak belajar. Perkataan marah. Ada. Kita ambil yang lain. Ammaratun bisu, ammarah, jadi marah. Marah tak ada. Marah. Marah. Marah juga, tapi makna lain sikit. Ada kita ambil juga, kita terangkan supaya kita dapat tangkap makna dulu. Tapi makna berubah juga. Perkataan contohnya untuk surat 227, perkataan kera tu pun bahasa Arab ada juga. Keradah. Dekat itu tadi kata dah hujung. Keradah. Keradah. Itu lebih kurang. Jadi kita nak bagi vocab bahasa Arab untuk korek. Ada dalam bahasa Quran korek. Tahrifu. Walan tahrifal ardu. Tahrif. Korek. Masya-Allah. Ada. Keradah. Itu tidak masuk dalam kuliah. Dulu kiradatan farsi. Kiradah itu kera. Jadi Melayunya kera. Akaranya lah kiradatan. Jadi kera itu ujung tu dah hujung Melayu dah. Jadi kita ambil tujuan dia kita nak supaya kita dapat ingat perkataan itu dengan mudahnya. Insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak saudara
insyaAllah. Dan boleh tengok bagi YouTube lagi tu insyaAllah belajar saka dasar bahasa Al-Quran. Boleh je? Ada video kat situ insyaAllah boleh ikuti dan tengok buku ni insyaAllah kalau dapat luar ya. Lepas khatam buku ni insyaAllah khatam, barulah guna kita punya latihan insyaAllah. Dan dengan video yang kat situ pun ada latihan juga. Jadi insyaAllah. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan dua Zahir untuk membantu saya kembang insyaAllah dan takdirkan semua dengan taktis takwa Wahid Zahir. Dari bantu saya alhamdulillah mana bawa pengajaran ke sini lagi untuk promosikan buku ni. Jadi dia lebih kepada untuk kita berkhidmat untuk kaum muslimin kita belajar bahasa Al-Quran. Tak ada kita sampai diri kita baca Al-Quran, apa pun kita baca dulu. Sayang. Allah SWT turunkan surah, bagi surah kepada kita. Kita baca surah tu kita perlu baca terjemah. Jadi yang dirasa baca terjemah, kalau terjemah apa surah ni, aku tak faham apa anak dia cakap. Jadi tak kena tak syurah kita. Surah kita ke surah apa tu orang terjemah. Pecahlah diri kita. Jadi kita tak rasa zuk dia dengan kita terjemah. Kalau boleh kita baca tu, kita tahu makna dia dalam hati kita. Tadi makna dia itu lebih inilah lebih besar untuk kita berkomunikasi dengan Allah SWT dalam sekolah kita dan doa kita insyaAllah. Dengan itu dia tadi ya Allah saya ulas sikit Karena sebenarnya memang ramai yang masuk universiti Islam antarabangsa, Islam Melayu, dia mana buat kelas pada sana malam-malam, seminggu 2 kali, 3 kali, 3 tahun, 4 tahun besar habis-habis. Pasal kita ambil 2 kali, 3 kali. Dan pelajar-pelajar dulu pelajar-pelajar akademi pengajian Islam, mereka datang dari Vietnam, dari Pakistan, dari Afrika, Indonesia, dia datang. Guru mereka semuanya datang dari Afrika, iaitu Sudan, Gambia, Nigeria, dari Pakistan, India, Bangladesh. Tak berhenti cakap Melayu. Dia orang ni duduk hari-hari guru cakap Arab kan. Sampai dalam setahun boleh cakap bahasa Arab. Dan terbukti kita buat pengajian Nahu Sorok. Lagi susah kan. Nahu Sorok kita dapat metode dia 3 bulan daripada Indonesia. Masya Allah, saya pergi 2 kali. 3 bulan boleh faham Ustaz Farid. Memang boleh faham betul lah maksudnya. Tapi seorang Ustaz Agung, mana Ustaz Agung daripada UAE, Ustaz Agung mana dia? Boleh bakar. Dia adalah dia buat master daripada di UAE. Masya Allah, 3 bulan ni belajar Nahu dan Sorok, Malaysia dan boleh baca kitab tanpa baris. Bila dah boleh baca kitab tanpa baris dalam 3 bulan, boleh dah belajar alif. Macam itu lagi pelajar-pelajar kita. Dia belajar 3 bulan, kita naikkan mereka untuk belajar alif. Kerana apa mereka boleh? Kerana pagi, petang, siang, malam, dia orang belajar bahasa Arab. Kalau kita pun dah tension lah, apa lagi kita dapat? Kita buat kelas-kelas macam ini. Kita buat kelas, tak datang, kemudian dibantu oleh pelajar-pelajar. Masya Allah, kita boleh cakap bahasa Arab. InsyaAllah, memang boleh. Ada soalan? Ada soalan? Jika ada soalan? Saya ingin ulang lagi sekali lah. Tadi pasal baru kita
Kita di pusat tarbiyah takwa, kita jika betul-betul berminat di sini, kita boleh hantar pelajar-pelajar kita ada masa tidak membantu. Kita asalkan buku. Kalau nak panggil Ustaz Mai, suruh ada pasal dia ambil dia mau mula first round dia datang dulu. Yalah. InsyaAllah kita bantu pasal ini bahasa Al-Quran. Juga diturunkan Al-Quran adalah sebagai panjang kehidupan kita. Yang jadi habu biru seluruh alam ni kerana orang tak faham Al-Quran. Itu gantung setiap minggu. Kalau tafsir ni dia atas sebulan sekali. Bila nak habis nak faham Al-Quran? Kalau tafsir sebulan sekali. That's why kita kena belajar bahasa Arab. Kita usaha. InsyaAllah. Kalau kita bangun malam-malam, kita menangis, Ya Allah, Kau turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kami tak boleh, Ya Allah, bantulah Ya Allah aku. Bantulah anak-anakku, bantulah keluarga aku. Allah akan tolong, insyaAllah. Yakin Allah pasti akan membantu. Nah, jadi tadi cerita pada Datuk Zulkifli, dia kata bila saya bagi tahu imam, bila dia nak baca, pasal waktu maghrib, isya, subuh, kuat, baca kuat. Bukan kita nak dengar dari baca, tapi kita nak faham. Sebab tu kalau untuk konsep mula ni, kita tak boleh lagi. Biarlah ada wakil imam menjelaskan apa yang imam nak baca, surah apa, makna dia apa. Saja inilah peringatan supaya keluarga kita boleh maklum, kita balik kita tahu firman-firman Allah, larangan-larangan Allah. Ini sangat-sangat mudah. Dan apa yang dia kena tujuh kepada kita, boleh bincang dengan tuan imam. Kan, bincang dengan tuan imam dapat persetujuan tuan imam. Kita ada buat di surah Al-Fatihah. Bila kita tarik dia sembahyang subuh, kita pergi dengan dia, tanya dia apa dia baca. Kemudian kita akan bangun, kita akan baca terjemahan apa yang dia akan baca satu muka surat nanti. InsyaAllah dengan cara ini, setiap kali kita datang solat, maghrib, isya dan subuh, kita boleh dapat sedikit firman-firman Allah. Bersambung. Jadi anak-anak muda pun dia datang ke masjid, dia akan seronok. Kalau tidak datang, dia tak tahu apa kali. Lama-lama orang get bored. Sebenarnya kalau datang Rasulullah ni lain, semua orang faham dapat firman, takut. Bila dengar Al-Quran, kita dengar hadis, semua akan menggigil. Tapi kita tak menggigil. Kerana apa kita tak menggigil? Kita takut, kita tak hormat. Kerana kita tak tahu mana dia. Setakat dia saja. Dan hari tadi kita jumpa lagi. Ya, kalau diizinkan, kita sangat-sangat bersyukur ni Allah SWT yang hantar kami timbul kerisauan. Dulu ni kita duduk belajar bahasa Arab, nama sorok. Tapi bila balik rumah, mak tanya buka-buka kelas apa mana, tak tahu. Dia belajar nama sorok, kata dia jangan tulis. Tapi yang Al-Qurannya, dia kosa kata ni, words dia tak ambil kosa kata daripada Al-Quran. Dia ambil main, tidur, makan, itu dia bahasa Arabnya. Tapi bila sekarang Allah hantar Dr. Wan Nusri, Masya Allah, ini semua kerja Allah SWT nak mempermudahkan pelajar-pelajar kita memahami maksud kita mempelajari bahasa Arab. InsyaAllah kita gunakan apa yang kita belajar untuk memahami Al-Quran dan kita menyampaikan. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan mengajar. Inilah tanggungjawab pelajar-pelajar. Kena korban, kita kena korban bila kita faham. Jangan kita jadi ustaz kalau nak mengajar. Bila kita dah boleh ilmu dah dapat, terus kita mengajar. Mengajar ini agama akan kembali bahasa akan cepat kita bantu doktor. Kita mengucapkan terima kasih terutama kepada Ustaz Najib. Satu fungsi surau di sini, AJK-nya kerana meluluskan kita datang. Saya sebenarnya kalau mau nak datang, tahu dia ada pak dekat dia mesti lama dah. Tapi ini dari kita Allah Taala mudahkan untuk kita datang ada hikmah. Datang dengan Dr. Wan Nusri boleh memberi keyakinan kepada kita yang kita perlu belajar bahasa Arab, iaitu bahasa yang Allah SWT pilih untuk menurunkan Al-Quran. Begitulah terima kasih kepada anak anda Ustaz Farid Sulaiman. Moga-moga diberi peluang lagi lah kalau Allah mudahkan kita buat kuliah dua. Just solely untuk belajar bahasa Arab Al-Quran ini. InsyaAllah terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan,
yang kena sudi kami masa lama yang kita mahu yang banyak kita akan jumpa lagi di lain masa insyaAllah kita ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih.